Nabi Yaqub pun tahu dah. Nabi Yaqub kata apa? Fasabrun jamil. Sabar lah. Nak baca ni, kamu semua menipu aku tahu dah. Sebab kamu cemburu pada Nabi Yusuf. Tapi kamu jadikan benda ni sebagai alasan. Kalau memang ia Nabi Yusuf kena tokam serigala, mati. Kena faham. Tinggal baju je, baju berdarah. Baju pula tak ada kesan gigit. Kamu memang menipu sebenarnya. Darah tu darah palsu, darah tipu. Kalau macam sekarang ni darah special effect je. Filem Melayu pun tak reti, drama Melayu pun tak reti nak buat darah betul. Macam si kali sirap je. Kalau tengok Hollywood, darah, saya pernah tengok dalam macam tu. Darah palsu tu sebiji macam darah betul. Tapi dia darah palsu. Dia bukan darah sebenar. Tengok color dia likat dia sama macam darah betul. Jadi bila kita tengok tu macam memang real. Seolah-olah macam mati ya. Bukan dia mati pun, dia kamera trick, special effect kan. Tak mati betul ya. Nah ini dia. Dalam surah Yusuf kita akan jumpa perkataan Dhi'bun, itu serigala. Nabi sebut serigala. Sebab Arab tak jumpa rimau. Arab dia tak jumpa rimau. Sebab di tanah Arab tak ada hutan. Tapi mereka boleh jumpa serigala. Sebab serigala memang wujud di tanah Arab. Sebab itu Nabi gunakan perkataan Dhi'bun. Maka serigala akan membaham kambing yang bersendirian, yang tak bersama dengan kumpulan ni, dengan grup. Nampak kan? So, kalau tengok cerita Ahmad Al-Bab kan, dia kira 3 ekor, tak ada. Kira balik 3 kali, tak ada. Pergi cari mana pergi kambing. Rupanya dah masuk dalam gua. Pergi cari dalam gua ada. Tengok, ada harta. Baru nak pegang, manusia, jangan sentuh ini harta. Ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Ahmad Al-Bab yang punya. Itu jin jaga guru. Kan? Jadi untunglah Syawal kan. Cumanya Syawal tak tahu waktu itu Ahmad Al-Bab tu adalah anaknya yang akan bakal lahir. Dia tak tahu. Kan? Bila jadi betul nama baru dia tinggal lahir. Jadi kambing tu jadi macam tu. Dia bila dia lari daripada kumpulan dia, terbuka peluang untuk serigala membaham kambing tersebut. Sungguhnya kita Nabi beri perumpamaan yang cantik. Kalau kita hidup berasingan, dia jadi macam mana? Pelajar contoh yang pernah dijadikan sebagai tokoh belia negara, ikon belia negara. Kerana dia pernah jadi pelajar paling cemerlang dalam SPM. Dihantar ke luar negara belajar. Sampai sana memang betul belajar, memanglah cemerlang. Profesor dia bagi pujian, ini pelajar, satu pelajar yang bagus, a very bright and brilliant student, who excels in her studies. Betul. Tapi tengok Facebook dia tenggelam punca. Kita tengok astagfirullah, akak mula nak buat benda tu, cancel terus. Betul ke akak tengok, cancel. Tak jadi, tak boleh buat benda tu, bahaya. Nanti anak aku meninggal. Anak aku dah kaki masjid pergi surau, berkahwin dengan dia, jadi pening. Cancel terus. Sebab apa? Rupanya bila kita buat penyiasatan, kita buat siasatan, kita buat kajian, kita buat penyelidikan, rupanya dia di sana tak bercampur dengan Persatuan Mahasiswa Islam dah. Tak campur. Dia tak campur. Mungkin telah dinasihatkan. Nanti kalau campur kerang nanti terjebak dalam IS pula. Jadi tak campur. Kita bercampur ni, kita nak sama-sama baca Yasin malam Jumaat, sama-sama baca Quran, sama-sama mengaji agama, kuliah agama. Kerana ustaz-ustaz pun ada yang dihantar bekerja dalam Jabatan Penuntut Malaysia di luar negeri. Tak nak ikut. Bila tak nak ikut, jadi macam yang Nabi sebut lah.
Yang akak tengok dalam Facebook tu lah, pening tengok dah macam ni, rupa terlentang atas katil. Dah serupa macam China doll yang ada di Malaysia ni. Betul? Tengok dengan orang putih pun duduk dah bawah nangguk lah. Ya. Tengok belakang, ni macam dekat Kalabu malam ni. Nak kata apa tuan? Bila orang dapat tengok, orang kecam, tutup Facebook. Tak berani. Ya. Bila orang beritahu dengan maknya pertahankan. Diri sendiri pun mempertahankan. Yang penting saya masih lagi seorang Islam, seorang Melayu. Apa kena mengena Melayu Islam ni? Tak ada kena mengena. Islam itu untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Bukan untuk orang Melayu saja. Orang Melayu itu mulia dengan adanya agama Islam. Dan orang Melayu boleh jadi hina apabila meninggalkan agama Islam. Itu je. Sumpah mana-mana bahasa. Orang Arab pun macam tu lah. Arab jadi mulia seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qawmun azanallahu bil Islam." Kami adalah satu kaum yang Allah Taala muliakan dengan agama Islam. Allah Taala jadikan kami satu bangsa yang boleh menguasai 2/3 dunia dengan kami memeluk dan mengamalkan agama Islam. Wahal kami dulu macam mana masa zaman jahiliah? Berperang saja. Tak boleh nak bersatu. Sekarang bila kami meninggalkan Islam, jadi macam mana zaman dulu? Palestin sudah 70 tahun dikuasai oleh Zionist Israel, tak boleh jaya, ditawal semula oleh umat Islam. Sebab apa? Sebab orang Arab sendiri pun dah berpecah belah. Yang duduk keliling orang Israel 150 juta orang lebih duduk keliling Israel tu tak boleh menawan Israel. Tak boleh kalahkan Israel. Begitu juga IS. Tak boleh. Kalau IS tu betul-betul kuat menguasai Timur Tengah, kenapa mereka tidak menyerang Israel sekarang? Serang Israel, tapi serang orang Islam sendiri. Buat. Pergi serang orang Kurdistan yang beragama Islam, pergi serang orang Arab yang beragama Islam. Kenapa tak serang negara Israel? Jelas di situ IS adalah permainan Yahudi dan Amerika. Tapi orang kita tak faham. Ada yang beratus orang dah orang Malaysia yang berhijrah ke IS. Ke IS, bukan Syria, IS. Apa ramai? Tak apalah, ada ustaz-ustaz kita pun mempertahankan IS juga. Nak kata apa kan? Nak kata apa? Ya, perlu pencerahan juga. Maka saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan buat satu ceramah khas tentang IS. IS dan konsep jihad militan yang dibawa, kebatilan konsep itu ikut pandangan Islam. Bawa buat satu ceramah. Tadi ceramah tentang enakmen jenayah syariah. Yang kedua ceramah tentang IS, kebatilan konsep jihad militan yang dibawa oleh IS. Jihad itu tak salah, tapi dah dipusing. Jihad bersenjata itu pun tak salah sebenarnya. Pergi Al-Qassam berjihad melawan Zionist Israel, salah ke jihad mereka? Tak salah. Bila mereka mati syahid, memang betul-betul mati syahid. Mereka betul-betul mati syahid. Yang kita tak lawan dan tentang ialah jihad militan yang dibawa oleh IS. Ini kita lawan. Jadi tuan-tuan, itu jemaah. Sebut tentang jemaah tadi. Sebab kita tidak lagi mengamalkan konsep berjemaah. Jadilah perpecahan dalam umat Islam yang parah pada masa sekarang. Itu dia tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, wa fihi walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baiti. Sekiranya kamu solat di rumah kamu seperti orang ini, Nabi tunjuk orang ni. Fi baiti, di sebenarnya seseorang di rumah dia, la taraktum sunnat nabiyikum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, wala taraktum sunnat nabiyikum la dhalaltum, dan sekiranya kamu meninggal sunnah Nabi kamu, kamu akan sesat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang akhir sekali sebagai tanda iman dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang mengekalkan solat berjemaah itu adalah tanda orang beriman dan ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Meninggalkan berjemaah dan menentang adalah tanda orang yang keterlaluan, kufur dan munafik. Meninggalkan jemaah juga menandakan diri orang itu celaka dan sisik. Jadi kalau kita meninggalkan satu hal, kita mempertikai satu hal, macam kisah hukum hudud tadi lah. Kita tak beramal tak apa, sebab itu tentang mengamalkan, melaksanakan memang banyak perbincangan. Malah ada tokoh-tokoh ulama